Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada para sahabat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Farid Misbah, Siti Rafi'ah, Umar Amsyar, Ibn Samad, Ita Arifin, Masyita Awang Seman, Surtima Yusof, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Zawi Ghazali, Siti Ramlah Siddiq, Ros Ija, malam cuti tuan-tuan ya. Ana Muslimah Abdullah, Kamisa Osman, Asina Abdul Aziz, Siti Nur Hawa, Saidah Saleh, Moyu Yunus, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana beri kesempatan kepada kita untuk pertemuan dalam majlis ilmu ni. Walaupun saya tak melihat tuan-tuan, cuma melihat nama tuan-tuan saja. Ruhana Abdullah, Lisa Hasbah, Nisanu Hasana, Ikram Ismail, Muhammad Nazir Salim, Nuaini Idris, Nur Aziah Muhammad, Ummi Fai, Ummi Aimi, Fatin Ami, semua yang hadir. Ayat renungan kita pada malam ini merupakan ayat 33 dan 34 di surah An-Nisa. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibnu Kathir, boleh lihat pada jilid yang kedua, muka surat 399. Ya, malam ni kita akan baca ayat ke-33 diikuti dengan ayat yang ke-34. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina akadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli shay'in shahida. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum kakak tersayang Ummu Nuair, Surati Carup, Jami Firdaus, Misa Ita, Cik Din Manir, semua yang hadir. Bagi tiap-tiap harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh bapa, ibu bapa dan juga karib kerabat, kami jadikan pewaris-warisnya. Dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka sebahagiannya. Sungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan kerana mereka, iaitu lelaki, telah pun menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salih adalah yang taat kepada Allah, melihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh kerana Allah telah melihara mereka. Wanita-wanita yang kamu bimbangkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Muslim-muslimat ini boleh kabar sekalian, kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, kata Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Salih, Qatada, Zaid bin Aslam, As-Suddi, Dhahak, Muqatil bin Hayyan mengatakan bahawa maksud di sini, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapa dan kaum kerabat, kami jadikan mawali. Mawali ni tuan-tuan dalam bahasa Arab dipanggil sebagai maula. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai isim at-tadad. Satu makna membawa, satu perkataan membawa dua makna berbeza. Maula ni dalam bahasa Arab dia merujuk kepada makna tuan, dalam masa yang sama dia merujuk kepada makna hamba, pekerja, orang suruhan. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, maka kat situ maula berarti tuan, penghulu,
pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam maksud yang lain, kita panggil pembantu kita boleh panggil dengan maulai. Jadi maknanya ini bahasa Arab kerana dia mempunyai makna yang berbeza, bergantung kepada konteks penggunaan, sama ada ia merujuk kepada maksud tinggi ataupun yang lebih rendah, pihak yang tinggi ataupun lebih rendah. Jadi dalam satu riwayat daripada Ibn Abbas, artinya ialah asabah, iaitu Ibn Jarir berkata orang Arab menamakan anak pakciknya dengan maula, sebagaimana kata Fadl bin Abbas, mahlan bani amina mahlan mawalina la yadharuna bainana ma kana malfuna. Ini kata-kata orang Arab. Ini juga salah satu penggunaan yang dimaksudkan dalam bahasa Arab. Jadi kat sini merujuk kepada sepupu, makna sepupu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Ibn Jarir berkata dimaksudkan dengan firman Allah di sini, mimma tarakal walidani wal aqrabun, iaitu harta warisan peninggalan kedua orang tua dan kaum kerabat. Maka tafsirnya adalah setiap kalian wahai manusia kami jadikan asabah yang akan mewarisi dari peninggalan kedua ibu bapa, kaum kerabat, ahlinya dari harta peninggalannya. Walladzina akalat aymanukum fa'atuhum nasibahum, dan jika orang yang kamu sumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya, iaitu orang yang telah bersumpah setia antara kamu, maka berikanlah bahagian waris mereka sebagaimana yang kamu janjikan dan sumpah setia itu. Sungguhnya Allah menjadi saksi di antara kamu dalam bahagian kontrak dan perjanjian itu. Ini berlaku pada zaman awal Islam. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi telah pun mempersaudarakan di antara golongan muhajirin, iaitu mereka yang berhijrah dari Mekah, dengan golongan Ansar. Ansar ni adalah pembantu-pembantu, dari perkataan Nasir, Ansari, Nasara, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kalimah yang sangat mulia, pangkat yang dikurniakan Allah kepada para sahabat yang punya jasa besar kepada Islam, iaitulah menanggung, membantu, membela, menjaga sahabat-sahabat yang datang berhijrah dengan susah payah dari Mekah. Maka di awal Islam, apa yang berlaku ketika Nabi membawa berhijrah bersama dengan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang Madinah telah pun meraihkan begitu sekali sahabat-sahabat yang datang dari Mekah, sampai ke peringkat tuan-tuan pun tahu apa yang berlaku kepada Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling kaya di kalangan penduduk Ansar. Beliau telah dipersaudarakan oleh Nabi dengan sahabat yang bijak berniaga namanya Abdullah bin Auf radhiyallahu an. Sampai ke peringkat mereka sanggup mengatakan, ini saya ada 2 rumah, ambillah yang mana yang kau berkenan. Kalau engkau berkenan ini, aku akan keluar daripada rumah ini dan bagi kepada engkau rumah yang kau kehendaki itu untuk engkau tinggal padanya tanpa bayar apa-apa. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ada yang memiliki 2 kedai, boleh beri kepada temannya yang datang dari jauh itu, ambil 1 kedai, yang mana lebih untung kau ambil, tak kisah, aku rezeki Allah bagi kot lain. Itu boleh tahan lagi tuan-tuan, itu pun kita tak mampu lakukan. Apatah lagi sampai ke peringkat Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu telah memberi tawaran kepada Abdullah bin Auf, andai engkau berminat dengan mana-mana isteri aku, maka aku akan ceraikan dia, habis iddahnya nanti engkau berkahwinlah dengannya. Tuan-tuan, kita kalau dah harta pun tak mampu nak bagi, kalau isteri lagilah tak mampu nak bagi, sebab ada seorang saja, tuan-tuan, ni sebahagian daripada kita lah. Jadi dalam konteks persaudaraan yang telah pun disentuh oleh Allah ni, kata sebahagian para ulama, adalah berkaitan dengan peristiwa yang telah pun dinasahkan hukumnya, iaitu apa yang disumpah setiakan mengikut perjanjian kontrak yang berlaku di antara mereka, maka mereka kena masukkan dan berikan bahagian itu kepada yang dijanjikan. Maaf tuan, gangguan tekak. Jadi inilah yang berlaku pada zaman Al-Islam. Kemudian perkara itu dibatalkan dan mereka diperintahkan untuk menunaikan hak orang yang lebih layak, iaitulah mereka yang punya hubungan darah daging. Wa ul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Al-Bukhari menukilkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa likullin ja'alna mawali, dan bagi setiap harta warisan itu kami jadikan mawali, iaitu pewaris. Walladzina akalat aymanukum, dan orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka dahulu, kaum muhajirin datang ke Madinah, mereka mewarisi kaum Ansar tanpa ikatan kekerabatan. Namun kerana ukhuwah di mana Nabi pernah mempersaudarakan di antara Quraisy dan Ansar, maka turunlah ayat walikullin ja'alna mawali,
ini dibatalkan. Jadi hukum ni dinasahkan, tuan-tuan ya. Abu Auni, terima kasih sebab saya minum air sikit. Lain kali kena ada air kat sini, tuan-tuan ya. Jadi dalam konteks ini hukum ni telah pun dinasahkan, iaitulah Allah SWT menetapkan bahawa mereka yang menerima faraid ini, menerima pesaka, masih lagi dalam bicara tentang faraid, tentang pesaka, maka mereka lebih layak diberi kepada orang yang punya pertautan hubungan dalam konteks faraid pesaka itu. Cuma dalam mazhab Abu Hanifah ada kelonggaran sedikit di sini. Bila seseorang telah membuat perjanjian sumpah setia, maka hendaklah diberi bahagiannya, pandukan kepada ayat ini. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atta, Al-Hasan, Ibn Musayyab, Abu Salih, Sulaiman bin Yasar, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Suddi, Ad-Dhahhak, Qatada, Muqatil bin Hayyan, bahawa mereka berkata mereka adalah orang yang bersumpah setia. Inilah pandangan yang dikemukakan dalam mazhab Abu Hanifah, yang mengatakan bahawa apabila adanya sumpah setia di antara seseorang itu dengan sahabatnya, dengan orang yang mempunyai hubungan rapat dengannya, mungkin orang yang sama-sama menceburi perniagaan dengannya, mungkin ada ikatan-ikatan tertentu yang buka kampung bersama-sama, orang yang kawan baiknya, maka dalam mazhab Abu Hanifah mereka ini layak mendapat satu bahagian sahmun daripada saham-saham, daripada peruntukan-peruntukan yang ada itu. Cuma jumhur para ulama tidak menyetujui pandangan ini, mengatakan bahawa ini dalam bab wasiat bolehlah diberikan, tapi dalam bab faraid telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam satu riwayat daripada Imam Ahmad, Nabi SAW sabda, la hilfa fil Islam wa ayyuma hilfin kana fil jahiliyah lam yazidul Islam illa syiddatan. Tidak ada sumpah setia dalam Islam, dan sumpah setia apa pun yang ada pada masa jahiliyah, maka Islam tidak menambah apa pun kepadanya, melainkan dengan memberatkannya. Demikian riwayat dikemukakan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasa'i, bahawa pendapat yang benar adalah pada permulaan Islam mereka saling mewarisi, kemudian dinasahkan, sedangkan pengaruh sumpah tetap diperlakukan sekalipun mereka diperintahkan untuk memenuhi berbagai perjanjian, kontrak dan sumpah setia. Dan dalam hadis Jubair bin Mut'im dijelaskan tidak ada sumpah setia dalam Islam, dan sumpah setia apa pun yang ada pada dalam jahiliah, Islam tidak menambah apa pun melainkan hanya memberatkan. Jadi hadis ini dipandang dari dua sudut. Sudut pertama maksud menghalang kerana faraid telah pun ditentukan oleh Allah. Dalam pandangan kedua daripada mazhab Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan ia menunjukkan kepada kewajaran melaksanakan sumpah setia pandu kepada hadis ni. Jadi tuan-tuan, berjumhur ulama menggunakan hadis daripada riwayat Bukhari Muslim, iaitu al-hiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Berikan faraid kepada yang berhak atau pemiliknya. Apa yang berbaki maka untuk lelaki yang lebih utama. Maksudnya berikanlah harta warisan kepada mereka yang layak diterima dalam ketentuan faraid. Apa yang baki selepas itu berilah kepada asabah. Jadi pandangan yang menunjukkan kepada sumpah setia ini adalah kepada golongan asabah. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-34, iaitu tentang mengapakah orang lelaki dimaksudkan oleh ayat ini punya kelebihan banding dengan orang perempuan. Baik, lihat pada muka surat 4, kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, iaitu lelaki, atas sebahagian lain, iaitu perempuan. Kerana lelaki telah pun menafkahkan sebahagian dari harta mereka untuk tujuan perkahwinan, mahar yang dibayar, yang dikenakan untuk berkahwin sebagai contoh. Sebab itu maka wanita yang salihah adalah yang taat pada Allah, melihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh kerana Allah telah melihara mereka, maka wanita-wanita yang kamu bimbangkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur atau pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Jadi Allah berfirman di sini, kaum lelaki itu pemimpin. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan qawam ni dia atas wazan fa'al. Tengok kalau kita sebut perkataan qawam ni wazan ni fa'al, maknanya sirah mubalaghah. Dia merujuk kepada tanggungjawab yang berat. Macamlah kita sebut bahasa Arab, kalau sebut perkataan ghafir ni maknanya mengampunkan sekali. Tapi kalau Ghaffar itu satu nama Allah, Ghafir pun nama Allah juga. Ghaffar maknanya berkali-kali orang tu buat kesalahan, dia ampunkan. Kalau sebut perkataan satir maknanya menutup. Kalau orang namanya mastura, maknanya orang yang tertutup.
daripada keaibannya dilihat orang. Nama yang baik masturah. Kalau sebut satar, kita ni bahasa Melayu kalau sebut satar ni macam buruk pula bunyinya, tuan-tuan ni. Tapi bahasa Arab maknanya satarun, wazan fa'alun. Allah ni sentiasa menutup aib kita, tuan-tuan. Kalau aib kita ni didedahkan mempunyai bau, kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu warḍah, tentulah tak ada orang nak mendekati kita kerana busuknya bau dosa yang kita lakukan diterbitkan dalam bentuk bau. Jadi wazan dalam bahasa Arab ini berperanan untuk menentukan makna. Maknanya bila Allah sebutkan perkataan Ghaffarun bererti kat sini ialah satu maksud yang merujuk kepada tanggungjawab yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah gunakan perkataan Ghaffarun. Ghaffar ni maknanya qawamun maknanya tanggungjawab yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa maksud besar, tuan-tuan? Mari kita lihat sama maksud yang dikemukakan oleh para ulama tafsir ni. Sebagai contohnya dalam tafsir Tahrir wa Tanwir menjelaskan perkataan Ghaffar merujuk perkataan Qawam. Qawam ini berarti iaitulah satu tanggungjawab yang besar yang Allah peruntukkan, yang Allah tetapkan kepada seseorang lelaki itu. Jadi mufrad dia Qawam, jamak dia Qawamun. Qawamun ni, jadi kalau kita faham, tuan-tuan hati dan dikasihan, tanggungjawab suami besar, mencari rezeki, memastikan rezeki yang masuk itu halal. Kalau bekerja tak mau terlibat dengan rasuah, kemudian pasti pantau keadaan isteri, anak-anak sakit, makan, pakai, air rayanya, rumahnya, semua itu tanggungjawab suami. Bahkan tak cukup setakat itu, ayah ibunya pun dia kena jaga lagi. Adik-beradiknya yang perempuan ditakdirkan kalau ada yang perempuan yang belum berkahwin ataupun belum ada jodoh, tanggungjawab suami juga, tanggungjawab lelaki juga. Itu sebab kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan rijal ni, rijal dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Allah, dia bukan merujuk pada suami tau. Berbeza dari perkataan nisa. Jadi kalau Allah SWT menyatakan perkataan rijal, mufradnya rajul, tak sama dengan imra'atun, jamaknya nisa. Kalau sebut nisa, biasanya merujuk kepada perempuan yang bertaraf isteri. Tapi kalau sebut rijal, dia tidak semestinya suami ataupun lelaki yang telah berkahwin. Kerana rijal ni berarti tanggungjawab itu diberikan oleh Allah. Sebaik saja lelaki ini akil baligh, maka dia punya tanggungjawab besar untuk membantu keluarganya. Contohnya dalam kes yang kita pelajari di sini, ayah itu mati syahid dalam perang Uhud, maka anak lelaki yang telah akil baligh, maknanya telah balik, telah cukup umur, yang kita telah pelajari bagaimana berlakunya cukup umur itu sama ada umurnya 12 tahun, suaranya bertukar jadi garau. Kemudian seperti yang kita lihat dalam kitab-kitab fiqh, bagaimana Syekh Wahab Zuhaili menjelaskan, dilihat pada auratnya tumbuh bulu sebagai contoh. Itu telah kita pelajari dalam bab yang lalu, itu menceritakan tentang hukum hakam kaitan anak yatim. Jadi kalau kita lihat kata para ulama tafsir, contohnya Tahir Ibn Ashur, bahawa perkataan rijal tidak digunakan dalam bahasa Arab dalam erti kata suami. Berbeza dari perkataan nisa yang biasanya merujuk kepada isteri. Jadi bila kefahaman seperti itu, tanggungjawab seorang lelaki ni besar. Walaupun dia belum berkahwin, tapi dia punya tanggungjawab untuk menjaga kakaknya, adik perempuannya. Tuan-tuan tentu tahu kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang telah pun kematian ayah dalam peperangan Uhud. Dia tidak layak untuk masuk perang Uhud kerana umurnya masih muda pada masa itu. Ayahnya pesan, kalau ayah mati dalam perang Uhud nak, maka tanggungjawabmu adalah untuk menjaga kakak-kakak dan adik-adik perempuanmu, kerana kau seorang satu-satunya lelaki dalam anak ayah. Maka Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang sangat hebat, yang sangat rapat dengan Rasulullah ini, akhirnya berkahwin dengan seorang perempuan berstatus janda. Peristiwa ini masyhur dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, tuan-tuan ya. Maka Nabi telah bergurau dengan Jabir dengan berkata, "Hala tatazawwaj bikran tuda'ibuka wa tuda'ibuha." Kenapa kau tak kahwin dengan dara? Kau ni merupakan seorang teruna, kenapa tak kahwin dengan dara? Kahwin dengan dara itu lebih mesra untukmu, boleh main dengan kamu pun boleh bergurau dengan dia. Maksud Nabi, tuan-tuan. Maka jawapan Jabir, wahai Rasulullah, saya punya azam, tekad, perjanjian dengan ayahanda saya sebelum dia wafat dalam perang Uhud. Dia pernah minta pada saya kalau dia mati, tanggungjawab bayar hutang,
dan jaga adik-adik perempuan yang ramai ini adalah tanggungjawab saya, maka saya ambil keputusan berkahwin dengan wanita ini kerana dia lebih tahu bagaimana nak menguruskan adik-adik perempuan saya. Kalau saya kahwin dengan dara wahai Rasulullah, nanti saya tak dapat jalankan tanggungjawab Allah. Baiknya Jabir Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat, jadi perkataan imra'atun jamaknya nisa biasanya menunjuk kepada perempuan yang dah berkahwin. Tapi kalau sebut rijal jamak daripada rajul, dia bukan bererti orang lelaki yang telah berkahwin. Dia menunjuk kepada lelaki secara mutlak, secara general. Jadi itu sebabnya boleh kita faham daripada ayat ini, pangkat ataupun kelebihan yang diberikan Allah kepada seseorang lelaki itu bukan dengan sebab perkahwinan, sebelum dia berkahwin lagi. Dan kita kena faham maksud qiwamah ni tuan-tuan. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Ratib Nabulusi dalam tafsirnya yang sangat menarik. Kalau ustaz-ustaz ada melihat sama-sama dengan saya pada malam ni, saya galakkan bacalah kitab guru kami ni, apa namanya, Tafsir Nabulusi, Tadabbur Ayatillahi fi Nafsi wal Kauni wal Haya. Tafsir Nabulusi, tadabbur ayat-ayat Allah dalam kejiwaan dan alam semesta dan kehidupan. Sangat menarik. Saya bacakan untuk tuan-tuan faham. Jadi kalau kita perhatikan, perkataan qiwama yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran bukanlah erti kelebihan yang merujuk kepada pangkat, ketinggian, kedudukan, martabat, darjat lebih tinggi daripada orang perempuan. Bukan itu tuan-tuan. Ini salah tuan-tuan, kata Dr. Ratib Nabulusi. Kerana qawam yang dimaksudkan sini datang daripada perkataan aqama yaqumu. Kalau kita membangunkan malam, dia panggil qiyamul lail. Kalau kita semayang, kita wajib qiyam bagi semayang fardu. Semayang yang merupakan semayang yang fardu, kita wajib qiyam, iaitu tak boleh duduk. Kalau sunat boleh duduk. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah iaitu qawam ini yang saya telah jelaskan tadi, dia adalah sighah mubalaghah daripada perkataan qaim jadi qawam. Jadi merujuk kepada kata ini berkaitan dengannya. Kalau kita sebut pada salat tadi, salat qiyam, aqimus salah, iqamatus salah. Jadi bila merujuk pada mendirikan salat, bukan bersemayang, tapi Allah sebut dirikan salat, kerana diri itu merujuk kepada kesempurnaan, ketertiban, menjaga segala-galanya, khusyuk. Jadi iqamatus salah lain daripada salu, lain daripada salah sendiri. Jadi bila merujuk kepada perkataan qawam di sini, ia merujuk kepada tanggungjawab yang besar yang memerlukan daripada seseorang lelaki itu kemampuan, kesungguhan, keilmuan, kesinambungan, memantau. Ini semua masuk dalam bab qiwam tuan-tuan, yang digunakan oleh Allah. Artinya qawamun. Dan kata Syekh Dr. Ratib Nabulusi lagi, ada yang memahami qiwamah ni merujuk kepada lelaki boleh bersifat diktator, boleh menekan, boleh menganiaya, boleh memukul, boleh menceraikan isteri, boleh manipulasi, boleh mengambil kesempatan terhadap isteri. Bukan itu maksudnya. Jadi qiwamah yang dimaksudkan oleh Allah di sini, satu saya merujuk kepada rahmah, kasih sayang, merujuk kepada ilmu, merujuk kepada effort, apa usaha daya yang telah pun dilakukan untuk menjaga rumah tangga tersebut ataupun menjaga adik-adik yang lain. Saya telah nyatakan tadi, rijal dimaksudkan bukan terbatas pada lelaki yang telah berkahwin semata-mata, bahkan lelaki yang belum berkahwin pun telah memiliki tanggungjawab ini. Ia bukan satu kemegahan, dia satu kebertanggungjawaban sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah SWT. Qiwamah juga bererti berjaga malam untuk menjaga kepentingan isteri ataupun kepentingan keluarga, ayahnya, ibunya, adik-beradiknya, contohnya ada kakaknya, adik-beradiknya, perempuan yang belum berkahwin. Tanggungjawab itu semuanya terbeban di atas anak lelaki kepada lelaki yang telah balik ini tadi. Wal qiwamah qalaqun ala masiril abna wal qiwamah bazul juhdi wal waqti wal mal wal ilmi lil aulad. Maksud qiwamah ni lagi, kata Dr. Ratib Nabulusi, adalah tanggungjawab engkau terhadap anak-anak, tanggungjawab engkau kepada keluarga, tanggungjawab engkau untuk mencari ilmu, mencari harta dengan cara yang halal. Jadi itulah dia maksud qiwamah. Bukannya qiwamah itu berarti istimta', berseronok-seronok, ambil kesempatan, mengarah, tiba je kat rumah, duduk kaki atas meja, apa cakap, mi goreng satu, teh tarik dua. Tak ada tuan-tuan, ini salah sebenarnya.
Jadi yang dimaksudkan kat sini, kita sebagai golongan lelaki punya tanggungjawab yang sangat besar di sisi Allah SWT, yang merupakan amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan itu bermula daripada belum berkahwin lagi, untuk jaga ibu ayah dan adik-beradik sehinggalah berkahwin. Tanggungjawab itu tak pernah selesai. Kad yafham ahaduna anna al-qiwama hiya qiwamatu zawj ala zawjatihi faqat, la, fahiya qiwamatu zawj ala zawjatihi wa qiwamatul ab ala auladihi wa qiwamatul akh al-akbar ala ikhwatihi wa ay mu'min ala man natahumullahu bihi, fa idza kana laka ikhwatu sighar fa anta qiwam alaihim. Jadi maksud kat sini, ramai yang memahami perkataan qiwamah ni dalam bentuk yang salah, iaitu tanggungjawab terhadap isteri saja. Sebenarnya tidak. Tanggungjawab lelaki seperti yang telah digambarkan tadi, bermula daripada sebelum dia berkahwin, dan bila berkahwin bertambah lagi tanggungjawab, di samping tanggungjawab kekeluargaan, ayah, ibu, adik-beradik pun masih lagi dikenakan ke atasnya. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, kemudian Allah jelaskan kenapa pula lelaki mendapat kelebihan satu darjat di atas perempuan. Dimaksudkan di situ, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Bima ni bahasa Arab pernah saya terang kepada tuan-tuan, huruf ba' dalam bahasa Arab ni merujuk kepada makna tertentu. Jadi ba' di sini, bima maknanya kalau kita rujuk, ba' bermakna ba'us sababiyah. Jadi ba' yang dimaksudkan kat sini adalah merujuk kepada sebab. Kenapakah lelaki diberikan satu pangkat melebihi perempuan dalam konteks ini? Kerana bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, maksud kat sini masing-masing memiliki keistimewaan, tapi keistimewaan memiliki lelaki adalah menunjang kepada, menunjang kepada hak kepimpinan dan qiwamah. Dimaksudkan itu adalah qiyadah, imarah, dan juga tanggungjawab khilafah, berarti tanggungjawab yang tertentu yang bertunjangkan kepada arahan perintah daripada Allah SWT, seperti yang telah digambarkan tadi. Dari sudut yang lain, keistimewaan yang dimiliki orang perempuan adalah sebagai satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tugasnya untuk menggembirakan suami, untuk mendukung, membantu suami dalam menjalankan tanggungjawab tadi. Jadi ada ungkapan yang menyatakan bahawa fungsi menciptakan bentuk ataupun bentuk disesuaikan dengan fungsi. Ini contohnya, kalau tuan-tuan lihat pisau, fungsi pisau ni tajam, besi untuk memotong. Fungsi mulut gelas pula, dia cantik, kemudian dia tumpul, kemudian dia apa kita panggil, dia bentuknya curve seperti itu, bagi membolehkan orang untuk minum tanpa luka mulut. Pisau tanggungjawabnya adalah untuk memotong. Maka inilah dia bentuk Allah jadikan mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Bahkan ada kajian-kajian yang dirujuk, tuan-tuan dimulai kelas sekalian, kajian yang dibuat, orang menulis tentang boys and girls learn differently, oleh seorang pengkaji namanya Wilson daripada Amerika, yang menceritakan bahawa lelaki ni sifatnya lebih, kalau kita perhatikan, lebih besar, lebih tinggi, dan suara lelaki yang tapak tangannya lebih kasar, berbeza daripada suara yang telapak tangan orang perempuan. Pertumbuhan perempuan sebenarnya lebih cepat daripada lelaki. Itu sebab orang perempuan, anak-anak lebih cepat balik daripada yang anak lelaki. Perempuan sebenarnya lebih kuat untuk pertahankan dirinya, mempunyai sistem antibody yang lebih baik daripada orang lelaki untuk menahan penyakit. Itu sebab dikatakan bahawa kebanyakan baby yang gugur daripada rahim ibunya ketika mengandungkan, kebanyakannya baby lelaki. Tuan-tuan tahu tak? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi perempuan lebih cepat bercakap dalam kajian dikemukakan oleh Pamela Wilson ni, tuan-tuan, di Amerika, Boys and Girls Learn Differently, bahawa dikatakan lagi bahawa dibandingkan dari sudut bentuk tubuhnya, maka sebenarnya kita dapat lihat umur perempuan lebih panjang daripada lelaki dalam banyak keadaan. Jadi kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih banyak daripada perempuan, tapi denyut jantung perempuan lebih cepat daripada denyut jantung lelaki. Tuan-tuan tahu ke? Dan mata orang lelaki bahagian hitamnya lebih besar daripada mata orang perempuan bahagian hitamnya. Mata orang putih orang perempuan lebih besar daripada mata kawasan mata putih lelaki. Nanti kita rujuk lebih lanjut dalam surah Ali Imran ketika menceritakan tentang kelahiran Maryam, walaysa zakaru kal unsa. InsyaAllah perkara ini saya akan bincang lebih lanjut. Jadi kalau kita perhatikan, tuan-tuan, maka secara umumnya lelaki cenderung kepada kerja-kerja yang
yang agresif, yang kuat, seperti berburu. Dan perempuan pula kejadiannya untuk diburu, entah betul entah tidak lah tuan-tuan. Ya, jadi orang perempuan dengan sifat lemah lembutnya, bila lelaki bercerita tentang perkara yang besar-besar, maka isteri menceritakan perkara yang kadang-kadang kita fikir remeh. Apalah dia pergi cerita benda remeh-remeh? Tak cerita duit kita pada bulan ni kita ada defisit sikit kerana ada benda yang kita kena uruskan, bayaran itu, bayaran ini, bayaran anak masuk universiti. Tiba isteri bercakap, abang rambut abang dah banyak uban. Aku tengah cerita benda besar lah, kau cerita benda kecil-kecil ni apa hal? Tapi itulah kejadian orang perempuan tuan-tuan. Laki perempuan berbeza. Jadi walaisa zakaru kal unsa, tanggungjawab itu berbeza-beza di atas fungsi, kejadian, bentuk yang Allah jadikan, yang telah saya uraikan tadi. Jadi tuan-tuan, orang perempuan suka menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya ataupun orang lain. Kerana itu jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit daripada golongan lelaki. Ya ke? Allahuakbar. Jadi lelaki lebih mudah untuk menggunakan kekerasan. Pisau, senapang, pistol lebih senang dikendalikan oleh orang lelaki. Perasaan orang perempuan lebih cepat bangkit daripada lelaki, hingga sentimen rasa takutnya segera muncul, beza daripada lelaki yang biasanya relax dulu, tak ada apa-apa dulu. Kalau orang perempuan bila mengalami masalah je dia bercerita dengan orang. Orang lelaki dia nak cerita, dia fikir banyak kali. Dia ajak kawan dia pergi kedai mamak. Sekarang kena musim PKP, tak boleh pula pergi kedai mamak, dah tak tahu mana nak duduk. Jadi otak berserabut. Dia nak cerita pada kawan-kawan dia, tapi bila duduk kedai mamak, cerita benda lain pula. Tuan-tuan hati dan dikasihkan. Dalam Reader's Digest menceritakan, kalaulah seseorang perempuan itu membela suaminya berlebihan sangat, dia sediakan makan roti butter, peanut butter, dia bagi minum teh tarik. Ini kajian dibuat oleh Reader's Digest tuan-tuan, maka umur lelaki itu insya-Allah lebih pendek. Kerana orang lelaki ni perlu lepak-lepak dengan kekawan dia. Walaupun dia tak cerita masalah dia, tapi dia reduce problem, dia punya tension dia dengan cara demikian. Ini beza lelaki dengan perempuan tuan-tuan. Kajian banyak dilakukan. Saya bukanlah pengkaji psikologi, tapi saya terbaca benda-benda demikian untuk jadi rujukan kepada ayat yang kita sedang bincangkan. Lagi tuan-tuan, seorang pakar psikologi daripada Amerika namanya Profesor Rick, yang telah bertahun melakukan penelitian kepada wanita dan juga lelaki, membuat perbezaan-perbezaan berikut. Menarik juga baca perbezaan pertama, dia kata bahawa lelaki biasanya jemu untuk tinggal lama-lama dengan kekasihnya. Itu yang digambarkan tadi. Dia akan keluar, pergi lepak kat luar, baru dia datang syahwat balik semula. Tapi kalau duduk saja dia jadi hilang, dingin tuan-tuan, dia boleh kawan sekalian. Jadi ini kajian dibuat oleh Barat. Berbeza dengan orang perempuan, dia boleh duduk bersama dengan kekasihnya, maksud suami dalam konteks orang kafir ni dikata kekasih lah. Boleh duduk sepanjang masa dengannya. Tapi lelaki tak boleh, dia mesti kena keluar. Tu kadang-kadang orang perempuan suka ikut suami dia pergi meeting, dia tak buat apa pun, dia duduk je, dia boleh duduk. Orang lelaki tak boleh tuan-tuan. Kita tak boleh duduk, tak ada kerja ni, tak boleh. Yang belayam nak pergi tengok ayam, pergi tengok pokok kelapa, pergi keluar rumah, pergi buang sampah, dia mesti ada aktiviti. Ini sikap kebanyakan orang lelaki mengikut kajian. Kalau dia seorang yang terpencil tu, nadir ke ma'dum lah tuan-tuan. Benda-benda yang pelik-pelik, yang kadang-kadang kes-kes terpencil, exception tu kita tak masukkan kat sini. Yang kedua, kata Profesor Rick lagi, orang lelaki ni suka tampil setiap hari dengan wajah yang sama. Dia boleh pakai baju tu sampai bila. Mungkin baju yang dia pakai tu 20 tahun, koyak pun dia tak perasan. Ini orang lelaki punya sikap. Berbeza daripada orang perempuan. Setiap hari dia bangkit, dia fikir nak ada penampilan baru. Percaya ke tak percaya, tengoklah isteri kita, berapa ribu tudung ada dalam lemarinya tuan-tuan. Dan beribu-ribu tudung pula dia boleh kata tak ada tudung nak pakai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau hari raya, isteri lah yang paling takut kita pakai baju yang sama dengan tahun lepas, takut ada orang tanya nanti. Kita orang lelaki ni tak kisah tuan-tuan. Ini beza, kata Profesor Rick, di antara lelaki dan perempuan. Kejayaan pada mata orang lelaki adalah kedudukan sosial yang terhormat, naik pangkat, orang recognize, pergi mana-mana orang bayarkan. Itu rasa cukup banggalah bagi seorang lelaki. Rasa leadership dia menonjol dengan cara demikian. Tapi kalau kita lihat pada orang perempuan pula, kata Profesor Rick, bahawa pada orang perempuan kejayaan yang ada adalah rasa senang bila dia dapat duduk bersama dengan suami dan anak cucunya. Lelaki tak, dia nak recognition tu datang daripada luar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Lagi kata Profesor Rik, kalimah yang paling orang perempuan suka dengar diucap walaupun beribu kali ucapkan dia tak akan jemu, kita kena kata pada isi kita bahawa aku cintakan dirimu. Tuan-tuan, kalau kata aku cintakan dirimu ni beribu kali, beratus ribu kali pun dia tetap akan dengar. Berbeza daripada orang lelaki. Orang lelaki dengar benda ni meluat dia kadang. Dia yang suka dengar adalah eloklah kata saya bangga dengan abang, saya rasa seronok dengan abang, saya seronok bijak abang buat keputusan. Pujilah suami yang demikian, tuan-tuan. Ini kata Profesor Rik bagi menunjuk perbezaan di antara lelaki dan perempuan ni, tuan-tuan. Jadi tak payahlah saya cerita lanjut, banyak lagi kajian-kajian dibuat di barat. Ni saja baca-baca untuk kita fahami perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Ya, baik. Kemudian Allah menceritakan kelebihan orang lelaki ni tadi kerana wa bima anfaqu min amwalihim, dia dapat lebih faraid kerana dia punya tanggungjawab. Dia kena bayar mahar, dia kena jaga ibu ayah dia kena bayar bil itu dan ini. Kalau kita jadi ibu bapa, janganlah minta anak perempuan untuk bayar bil rumah kita, minta yang lelaki. Kalau kita ibu ayah ni nak pergi ke hospital, jangan minta anak perempuan, dia ada suami, minta anak lelaki. Tapi kalau anak lelaki ada masalah masa tentu, anak perempuan jangan tahu jawab, itu membabil ihsan lah, tuan-tuan. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kewajaran lelaki mendapat hak qiyamah ni tadi. Dia bukanlah satu kebanggaan, bukanlah sikap untuk mendominasi, sikap untuk diktator, tapi ia kepimpinan yang bertautan di bawahnya tanggungjawab sebenarnya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi orang perempuan tanggungjawabnya adalah untuk menjaga anak-anak. Kalau dia terpaksa bekerja untuk meringankan beban suami pun, carilah kerja yang sesuai. Cikgu bagus, pensyarah bagus, apalagi tuan, doktor kanak-kanak bagus, doktor jantung bagus, nurse perlu. Tapi kalau kerja itu jadi askar, jadi pilot, jadi polis, mungkin tak sesuai lah, tuan-tuan. Jadi kerja-kerja yang kasar seperti ni bagi kat orang lelaki lah, kerja yang mungkin kurang sesuai. Kalau dah tak ada pilihan, bukanlah perkara itu haram, tapi sifat orang perempuan ni dengan kesantunannya, kelembutannya, ada setengah-setengah kerja yang tak sesuai untuknya. Nanti kita akan bincang dalam surah Al-Qasas tentang cerita anak Nabi Shu'aib ketika dipinang oleh Nabi Musa AS. Yang sebagian para ulama mengatakan itu Nabi Shu'aib, sebagian mengatakan bukan. Tak apa, saya sebut Nabi Shu'aib lah. Bahawa Nabi Musa AS akhirnya bersetuju untuk bekerja dengan Nabi Shu'aib itu selama 8 hingga 10 tahun untuk dijodohkan dengan seorang mereka. Dan dalam ayat menceritakan wa abuna syekhun kabir, bapa kami lelaki yang sudah tua tak mampu lagi untuk bekerja, kami terpaksa mengambil tanggungjawab itu. Maka ayat ni merujuk kepada perempuan itu terpaksa keluar daripada rumah kerana tanggungjawab tidak boleh diselesaikan oleh suami seorang diri dengan kos kehidupan yang tinggi. Mungkin itu antara perkara-perkara yang bolehkan wanita kerja. Tetapi sebaik-baiknya kalaulah suami sudah pun memiliki pendapatan yang baik, beramal dengan sifat qanaah, duduklah kat rumah. Tanggungjawab menjaga anak-anak itu satu perkara yang sangat besar, nilai tinggi kedudukan makamnya di sisi Allah SWT dan Rasulnya. Dan itulah amalan kebanyakan para salafus salih dan para ulama, para fuqaha, orang yang memahami Islam. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kalau kita nak lihat orang perempuan, kadang-kadang ada orang perkataan yang digunakan kurang tepat. Dia kata kepada orang perempuan, belajar tinggi-tinggi, yang duduk rumah, duduk ceruk dapur. Kesian isteri kita dengan orang cakap macam tu, tuan ni. Dulu kat universiti sibuk masuk Dean's List, bayar hutang pun tak habis bayar lagi. Nasib baik isteri tu cemerlang, maka pihak mara yang baik hati pun absorb lah, wave lah dia punya bayaran tu. Alhamdulillah, syukur. Tapi orang cakap ni kadang tak seronok dengar lah, tuan-tuan. Cakap pada isteri baik-baik, bagi isteri yang tak bekerja, bila orang perli dan hina seperti itu, tuan-tuan ni. Cakap pada isteri, Allah sayang punya kerja ni besar, nilai sisi Allah. Cuba tengok pilot tu, pilot bawa kapal terbang tu berapa? 747 787 Dreamliner. Sekarang semua tak terbang lah, tuan-tuan ni. Kapal terbang, pilot tu punya tempat kokpit dia, tempat bawa kapal terbang tu, tempat kendali kapal terbang tu besar ke kecil? Kecil kan, banding dengan kapal terbang punya besar. Kadang-kadang kapal terbang A380 tu 2 tingkat lagi besar. Pilot punya tempat kecil je. Adakah tempatnya kecil itu menidakkan fungsi atau peranan yang tanggungjawab yang sangat besar oleh sang pilot?
Tentu tidak kan. Takkan pilot tu pun nak duduk macam passenger lain pergi melepak-lepak jalan-jalan. Dia kena duduk depan, kena kendalikan segala button tu penting. Pilot mendengar kuliah saya ni, nampak tempatnya kecil tapi perannya besar. 400 nyawa di belakang dalam badan kapal terbang itu, dalam pesawat itu berada di bawah tanggungjawabnya. Maka begitu juga isteri. Sayang, saya duduk kat dapur kecil di rumah yang abang mampu sediakan ni, sempit, tapi tanggungjawab saya ni besar macam tanggungjawab pilot ni yang jaga nyawa 400 orang, 500 orang satu kapal terbang. Kita kena pujuk juga isteri kita bila orang hina-hina seperti itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada isteri yang graduate daripada luar negara, pelajar cemerlang, tapi bila lihat suaminya sudah memiliki pendapatan, walaupun tak banyak mana, tapi nak mengamalkan qanaah. Kan kita belajar qanaah kan, dulu lama kita jawab qanaah. Qad aflaha man aslam wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma atah. Orang yang paling mulia adalah orang yang masuk Islam dan diberikan rasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, rezeki, dan dia juga memiliki sifat qanaah. Apa saja yang dapat, syukur. Yang tak dapat, jangan nak ditagih. Ya. Jadi fahamkan para isteri, orang perempuan yang tak bekerja, jaga anak-anak, tanggungjawab mereka besar, pahala mereka besar. Mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Tambahan pula, kalau kita baca dalam hadis sebagai contohnya, dikumpulkan oleh Imam Bukhari, insyaAllah tak lama lagi Telaga Biru akan keluarkan kitab Imam Bukhari ni, namanya Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Tuan-tuan tunggu tebal, 1000 lebih muka 1000 lebih halaman. Namanya Al-Adabul Mufrad. Kami terjemahkan di Telaga Biru pertama dalam dunia nusantara, alhamdulillah. Kitab Imam Bukhari ni, antara hadis yang disenaraikan di situ, kelebihan para wanita yang sanggup tidak berkahwin selepas kematian suami kerana menjaga anak-anak, walaupun rupanya ada dan hartanya ada. Orang yang pinang pun bukan orang sebarangan selepas kematian suami, tapi mengenangkan anak-anak yang perlu perhatian dan kerakyaan itu. Perempuan seperti ini menolak pinangan lelaki selepas kematian suami, kerana itu kedudukannya di akhirat besok, mereka akan berlumba-lumba masuk syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena banyak ceritakan perkara-perkara yang merujuk kepada kelebihan orang perempuan. Saya tak sempat lah tuan-tuan nak masuk nusyuz ni. Saya janjikan di awal topik ni, topik yang yang sensasi ni, orang-orang kafir menjadikan ia sebagai bukti teruknya Islam. Islam menggalakkan pukul isteri. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh ni ringkas je. Ada anak yatim, dia mencuri dekat kedai kita. Katalah saya ada kedai, anak yatim mencuri. Apa saya nak buat? Saya lapor polis, dia kena tangkap, masuk Henry geni dan tak ada masa depan. Ataupun saya ambil dia, saya nasihat dia, saya ambil dia bekerja saya. Awak tak sekolah anak kenapa tak sekolah? Ibu tak bagi sekolah. Umur awak apa? Sekian-sekian. Tak apalah, pakcik sekolahkan kau. Petang kau datang kerja, bantu pakcik buat apa yang boleh kat sini. Malam bungkuskan ke makanan ke, pakcik nak berniaga. Mana lebih baik tuan? Kita pukul dia, kita campak dia kepada polis, polis pun jalankan tanggungjawab, ataupun kita pukul dia, nak beritahu sebagai satu tarbiyah, tapi pakcik akan ambil tanggungjawab menjaga kau sampai kau besar. Pakcik besok ada rezeki, pakcik kahwinkan kau bila sampai waktu ni. Contoh ni saya bawa untuk tuan-tuan faham. Ya, jadi ada kaitan dengan apa yang saya nak bincangkan malam esok. Kerana ada konteks yang diceritakan dalam hadis. Ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah bahawa isterinya tak pernah menolak tangan mana-mana lelaki. Bahaya ni tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, ujian. Walaupun Rasulullah SAW seorang murabbi yang sangat hebat, tapi ada di kalangan para sahabat diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu. Saya tak sempat nak cerita malam ni. Dengar tak? Dengar, tunggu kuliah selepas ni. Dan besok juga saya akan mengajar tuan-tuan satu doa yang penting untuk menangani isu seperti ini, dan pengajaran daripada kisah salafus saleh, bagaimana melalui situasi-situasi yang menguji seperti itu, dan Islam menyediakan jalan keluar. Ia umpama pintu exit di atas pesawat bila berlaku sesuatu risiko kemalangan, kapal terbang jatuh dan sebagainya. Ia ada pintu exit, way out. Ia tidak boleh dibuka, tapi dibuka pada waktu tertentu bila keadaan emergency. Ni tamsilan ni lagi yang saya nak kemukakan. Maka indahnya Islam dengan panduan-panduan dikemukakan di sini, dan Allah menggunakan ayat bila kita perhatikan
dalam ayat yang indah ni Allah Taala mengatakan walladzina wallati takhafuna nushuzahunna, orang yang kamu takut nusyuznya. Allah tak kata di situ perempuan yang nusyuz. Bagaimana menanganinya? Tak, Allah cerita orang yang perempuan itu kamu takut nusyuznya. Apa beza dua ayat ni tuan? Satu dah berlaku baru kita perasan, satu lagi besok saya akan huraikan lebih lanjut. Maaf tuan-tuan ni tak sempat nak cerita lanjut pada malam ni, waktu pun dah mencemburui. Ampun maaf atas segala kelemahan. Malam esok ingatkan saya ada 3 perkara saya nak cerita. Sahabat yang diuji oleh Allah dengan isteri suka melakukan perkara yang haram, dan saya nak ceritakan kenapa Islam benarkan perempuan itu dipukul, isteri itu dipukul. Dan saya nak cerita juga tentang beza di antara perempuan nusyuz dengan kamu takut mereka nusyuz. Jalan keluar yang dibaca ini, kalau kita melihat kepada terjemahan saja tidak memadai, perlu kepada tafsiran, perlu kepada hadis untuk memahami lebih lanjut, seperti dikemukakan oleh para ulama tafsir. Jadi Jamil Firdaus suspend, tak sabar nak dengar cerita. Terima kasih semua. Jadi dah dekat pukul 10 ni, ampun maaf atas segala kekurangan, segala yang baik semua daripada Allah. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang memiliki anak untuk diakikahkan, ingat ya, akikah tu tebusan kita kepada Tuhan. Jadi akikah kami boleh bantu tuan-tuan untuk buat di negara-negara umat Islam susah, di Yaman, di Sudan, di Damsyik, Nepal pun orang Islam di sana memerlukan sokongan tuan-tuan. Kami nak melakukan ibadat akikah untuk mereka yang kebuluran dan kesusahan di sana. Tuan-tuan ada keperluan untuk melakukan akikah, ingat Zahazan Travel, Ustaz Faiz akan bantu tuan-tuan untuk menjayakan. Dan bagi tuan-tuan yang ingin berjaga-jaga dalam musim pandemik ni, mari kita sesama makan. Nombor satu sekali, apa yang diajar Rasulullah SAW, makan habatus sauda. Di Telaga Biru kami ada menjual habatus sauda, namanya Birkah. Tuan-tuan boleh menziarahi www.telagabiru.com.my. Ada Birkah ya, produk habatus sauda yang kami promosikan di situ. Dan begitu juga Zahazan Travel pun ada jual. Dan di samping itu saya galak tuan-tuan untuk menggunakan madu yang kami botolkan di Telaga Biru adalah madu berasalkan habatus sauda juga. Kami import dari Mesir. Telah pun dipastikan isi kandungnya, kontennya oleh makmal di Singapura. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan di Telaga Biru. Jadi setakat itu saja kuliah kita pada malam ni. Terima kasih atas sokongan. Jangan lupa doakan untuk anak yang lemah ini. Dan musim cuti ni isilah masa anak-anak kita dengan buku-buku manfaat, buku cerita yang baik-baik, tafsir Quran. Kami ada terbitkan juga mini tafsir untuk anak-anak kecil, buat aktiviti color, memahami Quran dan sebagainya, belajar math, sains, semua ada dalam mini tafsir. Boleh cek di www.telagabiru.com.my, portal kami. Dan bagi anak-anak kita yang bersekolah rendah, sekolah menengah, buku-buku latihan pun kami terbitkan di Telaga Biru. Boleh hubungi salesman Telaga Biru yang nama-nama mereka muncul di sini. Dan mudah-mudahan Allah memberkati kita. Jangan lupa bagi tuan-tuan yang menyahut seruan kami untuk kempen satu rumah satu tafsir, kami adakan kempen satu rumah satu tafsir Munir, dan akan dapat hadiah buku ensiklopedia nama-nama anak yang penting ni untuk 100 yang terawal sahaja. Buku ni menceritakan nama-nama sahabat, nama-nama tabi'in, nama-nama ulama' dengan gambar-gambarnya. Amat menarik. Hanya terhad kepada 100 orang saja yang akan order tafsir Munir. Tuan-tuan, marilah kita berikan cahaya di rumah kita, membawa cahaya ke dalam rumah, ke dalam pejabat, dalam sekolah, dalam masjid kita dengan tafsir Munir, dengan tafsir Ibn Katsir. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Nani Menun. Mini tafsir yang menarik. Nur Aina Syakira Yaakob, As-Saada Mazal Muhammad Nur. Buku latihan pernikahan khas ada lagi tak ada tu? Ada insya-Allah. Cik Mazlan boleh cek dekat
www.telagabiru.com.my. Bagai-bagai buku ada di situ, alhamdulillah. Ada buku menceritakan tentang panduan anak autism, kami ada terbitkan, alhamdulillah. Dan kalau ada di kalangan guru-guru yang nak menulis pun tajuk yang penting seperti itu, kami sangat mengalu-alukan. Kami memang dah harga bahan-bahan yang berkualiti daripada pengalaman tuan-tuan itu untuk dicurah kepada orang lain, mula-mula jadi jariah ilmu kepada kita semua. Terima kasih Muhammad Izzuddin. Jazakallahu khairan. Semak Samun, apa nama Semak Samun pula ni? Nora Muhammad, Muhammad Abdul Ghani, Muhammad Syarani, Jamaluddin, Kamisa HMS, Siti Rahimah Jumani, Salman Al-Farisi, Masya Allah Salman Al-Farisi, ya Abdullah, Nur Ismail, Nur Afza, Rukia Awang, Hafiz Jazuri, Nazrina Abdurrani, Bibi Kalsum, Mak Sulaiman, Mawaddah Nujid, Khadijah, Fauzia Said Azam, Nisa Nur Hasana, Zaini Rahim, Hamidah Abdul Hamid, Nur Razia Rukia, Nur Nazira. Allah ramainya hadir. Terima kasih semua. Salihah, Cik Nasir, jangan lupa share kepada teman-teman kita yang lain. Bersyam, Siti Zafrul, S.I. Zafrul, maaf saya, Masfani, Umi Hindun, Wani Nazik, Kudan Karen, Zawi Ghazali, Zarina, Ajar Rugaya, Atika, Ain Harun, Sharifah Fazliyah, Sirosina Johari, Suryana Ramli, Nurida Idrus, Yahani Matik, Ajar Jenau, Fazihah Barudin, Syukri Said. Terima kasih semua. Jumpa lagi malam esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.